Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب يسر ولا تعسر رب التمم بالخير ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala yang dihormati tuan-tuan dan para pelajar yang mendengar program Remaja Khairul Ummah peringkat negeri Pulau Pinang, dan seterusnya ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Mudah-mudahan program pada hari ini, program rakaman ini menjadi manfaat untuk kita semua insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat kita daripada bala COVID yang menimpa kita. Mudah-mudahan Allah afiatkan semua kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah, kita sambung bacaan kitab kita, iaitu kitab Al-Kabair, dalam dosa yang kedua, meninggalkan solat. Isu meninggalkan solat ini adalah isu yang selalu kita bincangkan. Para pelajar adalah antara yang terlibat utama dalam meninggalkan solat. Solat ini di mana-mana pun akan menjadi masalah di kalangan remaja, para pelajar, bahkan di kalangan mahasiswa sekalipun ada mengalami masalah ini. Kerana meninggalkan solat ini sangat penting. Kerana solat ini adalah tiang agama. Kalau ditinggalkan solat, berarti runtuhlah agamanya. Maka sebab itu, kita kena saling ingatkan diri kita tentang betapa beratnya dosa meninggalkan solat. Meninggalkan solat, sangat berat dosa dia. Terutamanya bila kita tinggalnya dengan sengaja. Bahkan kadang-kadang walaupun kita dah mendirikan solat pun, tetapi kita solat dalam keadaan yang lalai, melengah-lengahkan masa, melambat-lambatkan waktu, itu pun termasuk dalam dosa-dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Al-Ma'un ayat yang keempat dan kelima. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang solat, alladzina hum an salatihim sahun, iaitu orang yang lalai dalam solat mereka. Lalai di sini para ulama mengatakan adalah mentaakhirkan solat. Mentaakhirkan solat, melewat-lewatkan solat. Maknanya sepatutnya dia sembahyang Zuhur pukul 1, dia pergi sembahyang dekat-dekat nak waktu asar. Ini termasuk dalam orang yang Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai celaka, orang yang solat ni. Sebab tu kena berhati-hati dengan solat kita, kena lakukan dengan sempurna, lakukan elok. Terutamanya para pelajar ni, kena biasakan diri dengan sembahyang. Kena biasakan diri dengan sembahyang, dan sembahyang pada awal waktunya, jangan lengah-lengahkan. Jangan termasuk di kalangan orang-orang yang rugi dalam sembahyang ni. Sembahyang ni paling penting. Ingat lagu yang kita selalu dengar, kan? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Hidup lama mana pun tapi tak sembahyang. Sembahyang buat main-main, cuai, tak ada guna, tak ada berkat dalam hidup. Sebab tu jangan sekali-kali kita ambil mudah buat sembahyang ni. Kerana sembahyang adalah utama
utama dalam kehidupan sebagai orang Islam, solat. Solat. Pastikan anak-anak para pelajar dan muslimin, muslimat sekalian lakukan solat itu dengan penuh sempurna dan lakukan solat itu dengan sebaik-baiknya. Kerana diriwayatkan juga dalam satu hadis yang menceritakan tentang bagaimana seorang ni dia solat, tapi solat dia dilakukan dengan keadaan yang cepat, sempantas kilat, tanpa sempurnakan rukuk dan sujudnya, maka solat dia juga tak diterima. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan seorang laki-laki masuk masjid dan Rasulullah SAW sedang duduk bersama-sama dengan mereka, dengan sahabat yang cerita ni, Abu Hurairah duduk dengan mereka. Tiba-tiba mai satu laki-laki mai masuk dalam masjid, datang. Orang mengerjakan solat, orang tu dia masuk, dia mengerjakan solat, lalu dia menghampiri Nabi SAW. Dia semayang 2 rakaat, lepas tu dia mai jumpa Nabi SAW. Dia beri salam kepada Nabi. Nabi SAW menjawab salamnya. Lalu Nabi kata kat dia, kembalilah, irja' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah, semayang lagi sekali, kerana kamu belum semayang. Maka orang tadi pun balik, pergi semayang lagi, balik. Habis dia semayang, selesai dia semayang, dia pergi balik kat Nabi SAW, bagi salam pula. Nabi SAW jawab salam dia. Kemudian kata kepada Nabi SAW, sabda lagi kepada orang tu, irji' fasalli, kembalilah kamu semayang pula, fa innaka lam tusalli, sesungguhnya kamu belum semayang lagi. Maka dia pun semayang lagi sekali. Habis dia semayang, dia jumpa Nabi pula, dia bagi salam kat Nabi. Nabi SAW jawab salam dia. Kemudian Nabi kata lagi sekali, irja' fasalli fa innaka lam tusalli. Pergi semayang balik, kembali semayang balik, sesungguhnya kamu belum semayang lagi. Maka apabila dah diulangi solat tadi sebanyak 3 kali, orang tu pergi jumpa Nabi, tanya kat Nabi, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, wahai Rasulullah, aku tidak tahu bersolat yang lebih baik daripada yang aku buat tadi. Ajarkanlah aku bersolat dengan betul. Lalu Nabi SAW pun mengajar orang itu dengan bersabda, jika kamu berdiri mengerjakan solat ni, perhatikan, hati-hati tuan-tuan, hati-hati pelajar, tuan-tuan dan perempuan, muslimin muslimat, ambil ingat, ambil dengar, ambil faham perkataan Nabi SAW ini. Jika kamu berdiri mengerjakan solat, bertakbirlah, lalu baca apa yang kamu tahu dengan ayat Al-Quran. Maknanya baca ayat Al-Quran elok-elok, baca, jangan hanya baca Fatihah saja, baca surah kan. Kemudian bertakbirlah, kemudian rukuklah sehingga kamu tenang dalam rukukmu. Maknanya rukuk bagi ada tamakninah. Tamakninah ni maksud dia tenang, sekadar, paling kurang ulama kata dengan sekadar sebutan subhanallah. Maknanya rukuk selepas baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi tu 3 kali, kemudian berhenti sekadar bacaan subhanallah tu paling kurang. Maknanya rukuk dengan tenang. Solat ni tempat kita berhubung dengan Tuhan. Solat adalah hubungan di antara Tuhan, dengan antara hamba dengan Tuhan dia. Itu solat. Kan? Sebab tu kalau kita solatlah dengan tenang. Solat dalam keadaan kita menghadap Allah yang Maha Kuasa, macam kita menghadap seorang raja, macam kita menghadap seorang pemimpin besar. Kan? Kita menghadap dengan tenang, tak boleh kelang kabut. Pastikan kita faham kalau boleh seelok-eloknya apa yang kita bacalah semayang. Dan semayanglah, solatlah waktu kita minta kepada Tuhan kita. Mintalah apa yang kita mahu. Kerana salah as-salah ad-du'a. Salah itu adalah doa, tempat kita minta. Jangan lupa kita untuk minta keampunan dan minta segala-galanya. Mengadu kesusahan kita, mengadu kepahian kita dalam solat. Solat itu segala-galanya sebenarnya. Dia adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat kita mengadu, tempat kita merayu susah senang kita. Bukan kita mengadu pada Facebook, bukan kita mengadu pada media sosial kita. Lah ni orang akhir zaman lagu tu. Apa masalah cerita dalam Facebook. Tu tak kena, tempat tu tak kena. No? Para pelajar, hati-hati. Hati-hati.
Sembahyang biar ada tamakninah. Jadi Nabi kata kat dia, rukuklah sehingga kau tenang dalam rukuk dan bangkit untuk i'tidal. Kan? I'tidal, sami Allahu liman hamidah, dan tenang dalam tegakmu. Waktu i'tidal ni hati-hati. Ramai orang ustaz perhatikan i'tidal dia tak dan. Tak dan senapah. Kelang kabut. Kan? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd, terus nak sujud. Dia tak ada nak berhenti. Berhenti sekadar subhanallah. Jangan kelang kabut waktu i'tidal tu. Kan? Jangan duduk terlampau nak laju sangat. Nak pergi mana? Kita bukan nak pergi mana. Sembahyang dengan Tuhan ni biar bagi tenang-tenang. Tenang-tenang. Sembahyang dalam keadaan kita, jiwa raga kita tenang dan kita menghadap Allah, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian setelah itu sujudlah sehingga engkau bertenang dalam sujudmu. Sujud, tempat sujud ni adalah Nabi sebut dalam hadis yang mafhum dia, tempat seorang tu dekat dengan Allah, dekat dengan Tuhan masa sujud. Jadi masa sujud tu biasanya kita minta lah. Dalam sujud tu kita, dalam hati kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengadulah pada Allah Subhanahu Wa Taala, menangislah. Ceritalah apa segala kesusahan, kepayahan kita dalam sujud tu. Waktu itulah kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu kisah tu. Satu orang hamba Allah ni dia orang yang suka pergi ke surau masjid. Kalau sembahyang 5 waktu ni ada di surau masjid saja. Satu hari ditakdirkan Allah dia accident. Patah kakinya. Bila patah kakinya dia tak dapat main masjid, duduk di hospital. Masa duduk di hospital itulah dia rasa sangat rindu kepada solat, sangat rindu kepada sujud. Ini orang yang betul solat. Orang yang betul-betul dia solat. Dia rasa perasaan rindu. Sebab bila dah duduk hospital, tak boleh nak sujud. Sembahyang kena duduk dan sebagainya. Tak boleh nak sujud, tunduk. Masa tu dia rasa sangat rindu. Bila dah boleh elok balik kaki dia boleh sujud balik. Betapa rindunya, betapa kasihnya, sayangnya kepada solat tu. Dia rasa macam tu. Kalau kita boleh solat sampai rasa lagu tu, yang tu baru kita solat benar-benar. Kalau kita belum rasa lagi, kena kita pakai cari macam mana nak dapat rasa solat macam tu. Baru kita rasa sayang nak tinggal sembahyang. Sayang nak tinggal sembahyang. Baik, jadi kemudian buatlah yang sama seperti itu dalam semua solatmu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sebab tu perhatikan. Hadis ni dia cerita cukup jelas pada kita. Tak ada solat yang kita buat dengan lalai. Tak ada solat yang kita hanya ambil sebagai part time. Solat bukan part time. Solat mesti on time. Bukan part time, bukan buat lebih-lebih sambil lewat, bukan buat ujung-ujung waktu. Melainkanlah kalau kita ada kerja dan sebagainya, tu lain cerita. Ni kita saja-saja duk lalai. Lalai kerana apa? Tengok cerita Korea, kan? Lalai kerana tengok cerita Hindustan. Zaman ustaz dulu cerita Hindustan lah. Lalai kerana apa? Tengok filem-filem dan sebagainya. Menyebabkan kita menghujungkan sembahyang, meninggal. Utamakan filem tu daripada solat. Allahu Akbar. Sedangkan yang nak jaga kita dalam kubur bukan filem, tapi solat ni lah yang akan jaga kita dalam kubur. Sebab tu kena buat bagi betul-betul. Jangan sekali-kali kita lalai dalam solat kita. Apatah lagi kalau kita tinggal terus. Tu lagi teruk. Wal'iyazubillah, kita minta simpang. Minta kita ni Allah jadikan sama-sama duduk dalam orang yang sentiasa istiqamah melazimi melakukan sembahyang. Dalam satu hadis yang lain, Imam Ahmad sebut, la tuji'u salatun la yuqimu rajulu fiha sulbuhu fi ruku'i was sujudi. Tak sempurna solat seorang itu yang tidak meratakan punggungnya ketika rukuk dan sujud. Maksud tak rata punggungnya maksudnya tak sujud betul-betul, kan? Dan tak rukuk bagi sempurna elok-elok. Sujud mesti sama, kan? Mata pandang ke tempat rukuk mesti sama belakang dia, mata pandang tempat sujud. Sujud pun mesti angkat punggung dia, jangan turunkan, dan letak dahi dan 7 anggota tu kepada sujud. Satu hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW sabda, jika seorang kamu sujud, maka letakkanlah wajahnya, hidungnya, tangannya di atas tanah, kerana sesungguhnya Allah telah mewahyukan
kepadaku untuk sujud pada 7 anggota badan, iaitu muka, hidung, 2 tapak tangan, 2 belah lutut, 2 hujung telapak kaki, 2 hujung telapak kaki. Ini pun penting, selalu diperhatikan masa sujud tu. Kaki ni kadang-kadang dia letak lebih kurang, dia tak lipat elok-elok. Ini tak sempurna sembahyang dia, Dan yang keenam, tidak menyingkat rambut atau pakaian. Maknanya baju dia tu, rambut dia tu, dia biarkan di dahi dia tu. Kena singkatkan. Jangan bagi dahi ni ada rambut, ada pakaian dan sebagainya. Maka Nabi kata lagi, barang siapa yang bersolat dengan tidak menempatkan setiap anggota pada tempatnya, maka setiap anggota itu akan melaknat dia sehingga habis sembahyang. Kaki, tangan, dahi dia akan laknat dia sendiri. Ingat di akhirat esok, Allah sebut dalam Quran, kaki, tangan ni semua akan jadi saksi hari kiamat esok. Dalam surah Yasin ada sebut tu kan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari itu mulut kita tak boleh cakap. Wa tukallimuna aydihim, tangan ni bercakap. Tangan ni beritahu dia kita buat apa, kita sujud tak sempurna ke, tangan beritahu. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki akan jadi saksi. Tu kena takut. Sebab tu pelajar muslimin dan muslimat rahimakumullah, hendaklah kita perhatikan, hendaklah kita berjaga-jaga dengan sembahyang kita. Pastikan kita sembahyang dengan sempurna. Sembahyang dengan sempurna, sujud, rukuk dia. Dan juga jangan lupa menjaga khusyuk dalam sembahyang. Hati kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita jadi macam orang-orang munafik. Orang munafik ni, wala yadhkurunallaha illa qalila. Dia tak ingat Allah melainkan sikit. Nabi sabda dalam satu hadis cerita tentang bagaimana solat orang munafik ni. Orang munafik ni siapa? Orang yang bermuka-muka, orang yang dia hanya sebut kata dia Islam tapi hati dia tak Islam. Ni orang yang bermuka-muka. Depa ni orang macam ni, sembahyang dia lah sembahyang yang paling teruk sekali. Dan dia ni akhirat esok orang yang paling duduk bawah dalam api neraka tu, dia berkerak bawah sekali dia. Ni puak munafik ni. Nabi SAW sabda, kita kena jauh daripada kita solat macam orang munafik ni. Tilka salatul munafiq. Beginilah solat orang munafik, duduk menunggu matahari hingga apabila berada di 2 tanduk syaitan, maka ia berdiri solat secepat kilat sebanyak 4 rakaat. Dan tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit ketika mengerjakannya. Maknanya dia semayang, tapi semayang dia dengan keadaan dia sikit saja ingat Tuhan. Jadi kita berhati-hati. Pastikan kita semayang tepat pada waktunya, dan semayang dengan sempurna, dan semayang dengan mengingati Allah banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampuni dosa kita. Allah Ta'ala berikan kita keampunan dan juga keselamatan daripada mara bahaya, terutamanya COVID. Dan Allah Ta'ala jadikan kita ni orang yang mendirikan solat. Jangan lupa baca doa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikan kami ini golongan orang yang mendirikan solat. Dan kepada zuriat kami, wahai Tuhan yang maha mengabulkan doa. Doa dalam bahasa Melayu pun tak apa. Pelajar, mudah-mudahan Allah rahmati, Allah jadikan pelajar dan seluruh muslimin sebagai orang yang sentiasa gemar, kuat dan istiqamah melakukan solat 5 waktu. Dan jangan lupa dalam solat 5 waktu tu ada solat sunat. Tambahilah dengan solat sunat juga, insya-Allah. Sekadar itu yang baik dari Allah, yang lemah dan kurang itu dari diri saya sendiri. Aku qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.